Assalamualaikum, Brother Zul. Assalamualaikum Norman. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hari ini merupakan hari episod ketiga kita. Oh yes, Live. episode ketiga. High five, high five, high five. Okay. So, Norman. Yes, Talk yes, show. yes. Yes, sir. Okay guys, hari ini hari Khamis 9 hari bulan April 2020. Dan merupakan hari ini juga merupakan hari ketiga kami bersiaran bersama-sama dengan anda semua secara live. Okay. Yes, sir. Malam ini kita akan bawa ada a few orang kata topik-topik menarik. Okay. Sepanjang kita punya siaran 1 jam ni. Dan juga kita cubalah kupas beberapa isu Yes, yang orang kata mungkin orang seronok nak dengar, orang nak tahu. Jadi kita cuba alright. Okay guys, yang baru-baru masuk jangan lupa guys, bersama dengan saya dan juga Norman malam ni sampai jam 10.30 malam. Okay, InsyaAllah sampai pukul 10 InsyaAllah. Alright. Okay Norman, macam kita beritahu lah, malam ni kita akan ada beberapa segmen. Di antaranya kita akan cuba rangkumi dulu isu-isu semasa lah. Kita akan tengok apakah isu-isu semasa kita pada hari ini. Lepas tu kita juga ada sikit segmen untuk update terkini teknologi, menggunakan teknologi. Dan juga lepas tu kita akan cerita sikit pasal bisnes. And then nanti kita akan ada session untuk Q&A dan juga sembang-sembang santai lah dengan semua orang yang ada live malam ni. Alamak, sembang-sembang santai Alright. Itu yang nak tu. Sebab kita kalau boleh harap-harap geng-geng kita yang ramai-ramai tu, hari ni tolong masuk. Yes. Tapi macam biasalah, I think seperti biasa, kalau ada apa-apa isu ke apa ke, kalau regarding pasal technical ke any suggestion, don't forget to comment lah. Comment live, secara live. Betul. InsyaAllah kita akan cuba perbaiki lagi Kita akan perbaiki lagi kita punya program. Jadi kita ni bukan, dalam hidup pun kita sama kan, hukum dia. Kita dalam hidup pun kita sentiasa perbaiki diri kita daripada hari ke hari kan. Kalau kata semalam kurang baik, hari ni kita nak pastikan juga hari ni lebih baik daripada semalam. Yes sir. Kan? Yes sir. Kalau semalam kita tak ceria, hari ni kita make sure hanya lebih ceria daripada semalam. Lebih ceria-ceria selalu lebih ceria selalu. Kita jarang nak sedih-sedih ni sebenarnya. Itulah. Aduh, hai. Okay, jap kita pergi hantar sikit kita punya apa yang berlaku sekarang ni kepada kita punya Facebook ni. Takut diorang masih lagi tak aware yang kita tengah online ni. Biasanya kalau sekarang ni dah ramai dah ni. Betul. Sekejap sebelum kita cerita nanti panjang-panjang lebar, ramai yang tak dapat tahu. Oh sayang. Sebab sekarang kita dah ada our own dedicated page kan, Brother Zul? Yes, sebab ramai orang tengok dulu kat kita punya ni personal Facebook. Yep. Apa kejap. Kita try to bring the thing masuk ke dalam kita punya page. Kan? Norman, apa aktiviti hari ni Norman? Aktiviti macam biasa, bangun pagi, berus gigi, makan roti. Malang ni tak ada roti. Roti sentiasa out of stock. Itulah. Kalau negara lain dia tak out of toilet roll. Kita dekat Malaysia ni out of roti. Tapi nak beritahu you something lah kan. Okey, sebab apa? I sebenarnya ada good deal dengan satu kedai Aceh kat depan tu. Oh, okey. Jadi I dah beritahu dengan dia setiap 3 hari I akan datang ambil 1 roti bat. Yang mana roti gardenia tu kan, yang panjang tu. So cukup lah 3 hari. Kita rumah dia 6 orang je. Oh, you dah booking siap-siap dah kan. Kita booking. Berapa lama training? Gaji nak ni. Terus I dah kita punya ni dekat dalam dekat lah I punya personal Facebook. Okay. So sementara kalau kita tengah sembang-sembang santai ni, is it possible macam now we are bringing it to your personal Facebook ke macam mana? How does it go about? Tak, sekarang ni I dah copy dah kita punya sikit. URL tadi. Okay. Kita dah share masuk ke dalam tu, so I think sekejap lagi diorang nampak tu. Okay. Ni posting. So at least kita boleh share kepada kawan-kawan kita yang lain. So if we have our own page sekarang, kita boleh share balik kita punya URL to our own personal Facebook page. Boleh. Alright. Okay. Boleh, tak ada masalah. Okay, malam ni kita tengok. Sekarang ni kalau kita tengok dekat kita punya page berapa ramai yang live ni? Berapa ramai yang dah masuk ni? Cuba kita tengok sekejap.
Okay, tengok dia. Sorry lah kalau kita tengok ni kadang-kadang muka kita krem juga kat sini kan. Bila kita nak buka kita punya laptop. Risau lah, takut muka krem kan. Ada cubalah dengan krem kan. Air pun kena cuba juga. Okay, kita ada 2 viewer. Sekarang ni ada 2 viewer. Oh, let's go live. Okay. I dah nampak dah. Okay. Siapa lagi? Assalamualaikum, Abang Syukri. Abang Syukri, apa betul apa? Apa khabar Abang Syukri? Ya Allah, lama je tak berjumpa bang. Bang, kalau ikutkan cerita kita ni bang. Oi, Anip dah online. Cantik. Yes. Kalau ikutkan cerita kita ni Abang Syukri, sebenarnya kita nak orang kata ada banyak dah event-event yang kita susun atur. InsyaAllah sebenarnya kalau ikutkan jadual lah cerita dia. Tapi kita kena berpijak di bumi yang nyata lah kan. Yeah. Sebenarnya kalau ikut dia kalau cakap tu kadang-kadang keluar kata-kata falsafah yang julung-julung kali I guna tau. Wow. Dan kadang-kadang tu I punya wife dan anak-anak I kata, wah ayah sekarang ni kalau bercakap dia kata kadang-kadang gunakan kata-kata perkataan yang julung-julung kali juga dipakai dalam kamus dewan. Maklumlah, nak membetulkan diction, sebutan, kalau tidak tu kan takut silap cakap kan. Yes. Itulah dia. Yes sir. Okey. Itulah. Kejap. Ini I put okey. Afiq kata jangan membunuh. Jangan membunuh. Aduh. Okay, sekejap saya jawab sekejap. Okay, reply dah. Ada 2-3 perkara. Sebenarnya macam ni Norman. Yes. Kita ada juga rakan-rakan kita yang orang kata yang nak ada bagi info sikit tentang ada a few things yang dia orang tengah plan untuk coming ni. Alright. Tetapi oleh kerana masa tu kita dapat agak suntuk sikit untuk kita ceritakan atau kita bawa pada malam ni episod. Jadi apa I beritahu pada dia, kalau malam ni tengok dulu kita punya live apa yang kita ceritakan. And then yang insyaAllah pada hari Isnin nanti kita akan bawa segmen tu dan kita akan bawa dia sama live dengan kita untuk sama-sama cerita. Betul. So that is the best yang kita boleh ni lah. Betul. Kita boleh buat. Sebab apa? Kita nak bukan apa. Our channel ni sebenarnya kita nakkan kita punya talk show ni jadi salah satu benda yang trending dan benda ni nampak ada banyak manfaat untuk semua orang sebenarnya. Itu objektif kita. It's lebih kepada sharing kan. Yes, lebih pada sharing. Bukan suka-suka kita buat, kita nak cakap omong-omong kosong, tak nak. So kita nak ada benda yang ada orang kata kebaikan dan boleh memberi orang kata sedikit manfaat kepada orang lain juga. Betul. Memang I agree lah 100% Brother Zul. So at least kalau kita boleh bawa kawan-kawan kita lain, terutama daripada industri kita yang sama so kita boleh bersama, kita boleh help each other. InsyaAllah kita boleh bantu each other. So kalau you ada events ke, any suggestions ke, anything, kita try. Kita cubakan bawa masuk ke our talk show sekali. Yes, brother. Betul. Okay, Norman. Yes. I ingat kita mulakan dengan segmen pertama kita, iaitu kita nak update sikit apakah cerita terkini hari ini. Yes. Okay? Yes. Maknanya hari ini kita nak bagi sikit makluman dan juga ada sediakan sedikit orang kata makluman yang untuk kita sharekan dengan semua yang tengok kita malam ni. Betul. Dalam ada yang talk show kita malam ni tentang info terkini COVID-19 di Malaysia. Okay? Okay. Baiklah, kita mulakan dengan maknanya cerita apakah status ni hari ni COVID-19 ni. Okay, macam petang tadi kita punya ketua pengarah untuk KKM dia tu Dr. Noor Hisham Abdullah telah pun membuat sidang media lah. Yang mana dia telah pun memaklumkan jumlah kes yang pulih pada hari ini adalah sebanyak 121 kes. Okey. Baiklah. Tanya. Okey. Yang mana jumlah itu telah pun menjadi sebanyak, jadi jumlah kes yang telah pun pulih sepenuhnya untuk COVID-19 ni adalah sebanyak 1,608 kes. Iaitu 38% daripada jumlah keseluruhan kes lah. Okay, sekejap. Ada incoming call. Ada panggilan daripada kita punya audience ke? Ada. Itulah bila kita buat live ni, betul-betul actual live ni, nampak. Ya, brother. Kita ada incoming call. Aku tengah online. Nanti kan aku call balik. Alright. Okay, alright. Nampak ada live. Dah start online ke? Dah start online. Alhamdulillah dah. Bagus start telefon. Kita accessible.
I think next time kita akan letak lah Okay. mungkin 1-800 number punya kan. 1-800 ber Zul and Norman talk show. Yeah. One day ya. One day. Okay. Okay. Yes sir. Okay, jadi Alright. kita balik tadi. Okay. Polis sebenarnya tadi 121 kes yang mana telah kita telah berjaya menyembuhkan sebanyak 1,608 kes, iaitu 38% dari jumlah keseluruhan kes. Okay. Walau bagaimanapun kita juga masih ada kes baru juga, iaitu sebanyak 109 kes. Yang mana hari ini kalau kita tengok yang cantiknya ialah jumlah yang pulih adalah lebih tinggi daripada jumlah yang kes baru. Yep. Okay. Daripada 109 kes tadi tu yang hari ni, jadi total keseluruhan kes yang telah COVID-19 di Malaysia ialah sebanyak 4,228 kes. Oh. Okay. Okay. Tetapi ada juga berita yang kurang seronoknya, iaitu kita hari ini ada 2 kematian. Yeah. Yang mana daripada 2 kematian itu telah pun menjadikan total keseluruhan yang meninggal akibat COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 67 kes. Dan ianya adalah 1.58% daripada jumlah keseluruhan kes lah. Walaupun jumlah tu memang sikit kita tengok, tapi dianya masih lagi amat orang kata berita yang kita tak nak, kalau boleh kita tak dengar lah. Kalau boleh kita nak everyday sekarang ni kosong semua pulih je. Kita tak nak ada pun apa yang kes yang meninggal ni. Dan hari ni ada satu perkara yang I dapat tahu dan I dapat kita tengok tadi, rasa hari ni kes paling muda kot yang meninggal, 23 tahun. Oh, 23 tahun. Wanita, 23 tahun. Itu satulah. Yep. And then yang keduanya, update yang terkini iaitu kita tengok ialah mungkin selepas PKP ni kita ada juga beberapa perkara yang diorang PKP ni mungkin akan, kita tak tahulah, kita boleh katakan besok adalah cerita dia, 10 hari bulan tu besok adalah tarikh selamat dia. Correct. Tapi mungkin lepas ni apa yang KKM sarankan, dia cuba nak bahagikan, maknanya dia ada zon hijau, zon merah, dan dia nak buat pula benda ni pemantauan ikut mukim. So which is lagi bagus lah sebenarnya, sebab kadang-kadang tu bukan semua tempat tu, katalah dia ambil daerah Hulu Langat. So kalau daerah Hulu Langat tu bukan semua tempat yang kena, ada a few area saja mungkin tertentu je. Jadi orang kata tak adil lah pula untuk orang yang lain tu untuk ditutup sama. Yep. Jadi mungkin dia akan makin kecil-kecilkan lah tempat mana tu. Dan tapi satu juga ramalan daripada JP Morgan, WHO dan juga Malaysian Institute of Economic and Research, mungkin dalam masa seminggu lagi ni kita akan mendapat kes yang mendadak. Jadi pada jam 6 petang tadi, KKM dah pemohon syarat untuk tengok macam mana dia punya skala dia tu ataupun anggaran modeling dia, adakah dia akan menaik secara meningkat ataupun macam mana. Jadi mungkin besok kita akan dapat lah tahulah. Daripada situ dia akan bagi keputusan untuk sama ada kita perlu lanjutkan ataupun tidak kita punya PKP. Yep. Cuma yang kalau kita lihat balik kan, yang sebab kita scary ni sebab berkenaan dengan kita punya testing. So the availability of testing yang kita ada tu. So I think the more testing kita ada, kemungkinan kita akan lihat balik maybe there's more cases yang kita akan dapat. Cuma yang Des nak share dengan you guys, our neighbouring country lah. So kalau kita lihat balik hari ni Singapore, dia punya data is quite mengejutkan. It double up sebenarnya. So Singapore today is about 287 case. So sekarang kita boleh lihat balik, and they just enforce they call it circuit breaker lah. So it's a version of kita punya PKP. So kita nampak dia punya trend dia. And kalau kita lihat balik in terms of their testing kan, I think it's about 65,000 kalau tak silap testing they've been doing lah kan. So it's quite similar dengan apa yang Malaysia buat dari segi jumlah yang that has been tested. So memang kalau kita lihat balik menakutkan lah kan. Got 287 cases at such a small country kan. It's something to be worried jugalah. Kita kena lihat balik. Betul. This one kita memang worried sangat kan sebenarnya kan. Betul. Kita harap-haraplah benda ni kita dapat selesaikan dengan cepat. Betul. Kita jangan orang kata jangan berlarutan lah. Yes, correct. Okay, berikutnya ada sikit update daripada kita punya Menteri Keselamatan, iaitu Datuk Seri Ismail Sabri. Which is tadi petang dia ada buat satu orang kata press conference juga. Yep. Yang mana beliau telah memaklumkan polis dah membuat laporan kadar pematuhan setakat pada hari semalam ialah 97%. Wow, okay, that's great.
That's good news. Good Yeah. achievement. That's good Yeah. news. Yeah. Cuma ada 3% je lagi yang masih ingkar lah. Dan semalam juga polis telah pun membuat sekatan sebanyak 769 sekatan jalan raya, yang mana sepanjang sekatan itu berlaku, mereka telah pun membuat pemeriksaan kepada sebanyak 443,988 kenderaan di seluruh Malaysia lah. Wow. Okay. Yep. Dan daripada operasi tersebut, mereka telah pun menahan sebanyak 300 individu yang melanggar PKP. Tetapi jumlah semalam tu, tahanan semalam tu yang diorang tangkap semalam tu ataupun ditahan semalam tu, dah pun turun sebanyak 34% dari hasil sebelumnya, daripada hari sebelumnya. I see. Dan apa yang kita nampak, mungkin apa yang berlaku pada hari-hari 2 hari yang sebelum tu adalah disebabkan mungkin ramai yang keluar nak pergi ke bank, nak dapatkan bantuan yang baru dikeluarkan oleh kerajaan. Betul. Jadi itu mungkin satu sebab tiba-tiba diorang naik tu, dia punya jumlah 2 hari tu tiba-tiba jadi macam kan? It could be. Dia jadi macam tiba-tiba kan jadi macam tu kan. Betul. That is one. Okay, lepas tu pula daripada 518 individu dan sebanyak 518 individu telah pun dihadapkan ke mahkamah semalam yang langgar PKP ni. I see. Okay. Dan daripada jumlah yang tadi yang kita cerita balik, daripada 300 orang yang telah pun ditangkap semalam tu, polis telah pun membuat tahanan reman kepada 252 orang, dan dari 88 lagi daripada jumlah itu telah pun dijamin. Dijamin lah. I see. Jadi total keseluruhan tangkapan sejak kitanya PKP ni telah pun dijalankan pada 18 Mac 2020 yang lepas. Rasa dah macam lama nom. Memang lama. 18 Memang lama. 8 April semalam lah, 8 April kan. Bila sebanyak 7,205 individu dah pun kita tangkap. Ini yang degil-degil kan. Aduh. Tapi I tell you, I pun tak tahulah, dia orang mungkin ada reason yang kita pun susah nak cakap lah kan. Tapi kalau boleh, kita nak harap sangat semua rakyat Malaysia ni patuh-patuhlah sikit dengan apa undang-undang yang telah pun kerajaan tetapkan. Dan kita kena ingat, kita patuh pada, dalam Islam pun kita dah beritahu, kita kena patuh pada arahan pemimpin. Jadi maknanya kalau kata arahan tu pemimpin kita dah keluarkan, minta kita berbuat demikian, kita kenalah follow, jangan kita langgar. Sebab apa, pemimpin-pemimpin ni dah tahu dah apa benda nak buat, apa benda yang boleh dibantu. Dan kalau kita tak bantu dia orang, macam mana kita nak bantu kita semua ni kan? I think dia lebih kepada a lot self-discipline lah kan. Kita banyak kita punya self-discipline. I think we need to have self-discipline, and that's what the least yang kita boleh buat. Kalau we are not frontliners, at least the sympathy is just macam everybody says, just to stay at home, keep your family safe, itu je. It's very simple kan. Sebab kita kena faham, bukan polis-polis tu, abang-abang askar, abang-abang polis tu nak tahan korang suka-suka. Diorang pun sebenarnya penat kat depan tu. Kalau kita tengok kan, banyak video-video viral sekarang ni, kita tengok, ya Allah, kesian. Kadang-kadang tu sampai tidur dekat duduk atas kursi untuk yang yang brother-brother polis kita, askar-askar kita tidur tepi-tepi jalan. Correct. Aduh, kita kena hargai dia orang lah kan. At least kita appreciate dia dengan cara kita patuhi arahan-arahan tu. Itu je, senang. Alright. Dan Datuk Seri Ismail Sabri dah kata satu lagi perkara. Yang ni kalau kata tak takut juga tak tahulah. Dah lah time sekarang ni bukan boleh generate income pun. Kalau kita tengok hari-hari sebenarnya keluar je betul tak nama? Menghabiskan income. Menghabiskan income. Bukan ada income masuk pun. Dan sekarang ni kalau kata yang income ni juga start daripada hari ni kalau saya dia akan compound RM1,000 akan dikenakan kepada mereka yang ditangkap. Itu scary movie tu. Scary movie tu. Kan? Scary movie. Sebab apa? You guys kena ingat tak dulu ada satu yang kita dapat satu fakta daripada Bank Negara. Yes. Yang PKP tu kan. Jika berlaku sebarang apa-apa emergency, rakyat Malaysia ni sebenarnya ada 58 ke 52 I think about 52%. 52% kan? 52%. Betul. 52% yang tak ada duit RM1,000 pun dalam poket. Yes. Jika berlaku apa-apa, duit simpanan dalam poket. Masalah. Yeah. That was the data. So benda ni, that one is
data tu daripada AKPK dan juga daripada Bank Negara tu. So maknanya kalau you bayangkan you tiba-tiba, dan diorang ni sekarang yang kena tindakan, kena bayar compound tu, dia kena settlekan bayaran compound tu dalam masa 2 minggu di Pejabat Kesihatan Daerah ataupun Balai Polis Jam Berhampiran. Dan jika gagal, diorang ni semua akan dihadapkan ke mahkamah. Jadi nanti kadang kalau dia dapati bersalah, kita kena lepak dalam tu pula. Dah satu hal. Yes. Aduh. Ini untuk warga-warga Simpang Renggam. Simpang Renggam ni yang mana kita tahu dia orang dah pun kena, orang kata PKP yang tahapnya lagi ketat lah. Dan daripada hasil apa yang diorang dah tengok, buat pemantauan, kerajaan terpaksa lagi lanjutkan sampai 14 bulan April 2020. Jadi maknanya dia ada lagi masa 4 hari. 4 hari. Correct. Sabar. Kita harap orang-orang warga-warga Simpang Renggam bersabar. Betul. InsyaAllah. Kalau kita sabar ni, banyak benda yang kita akan dapat hasil dia. Dan satu lagi, ni baru ni saya baca tu, Norman tu. Yang best tu, Ibn Sina, you tahu kan? Ibn Sina ni adalah pakar perubatan Islam lah. Pun dia dah kata jumlah memang kita kalau berlakunya wabak, satu-satu wabak, kita kena kurung, asingkan diri kita selama 40 hari. That is yang Ibn Sina cakap. So which is benda tu memang yang sedang kita buat sekarang lah. Basically. I see. Kan? Alright. Apa kita tengok? Ada new comment. Aduh, kita tak nampak jap. Sorry. Tengah sibuk cakap kan. Assalamualaikum Harry. Brother Harry. Aduh, hai. Brother Harry ada ni. Tapi Norman. Yes. Ada 10 minit dia tu. Tak apa guys, kalau kata lepas ni kan terputus, kita akan sambung balik. Kita akan sambung balik. No worry. Ada 10 minit, tiba-tiba keluar kat sini. Allah, apa benda tu 10 minit tu? Selalu we all kena macam-macam. Bila everything is good kan, dan selalu kita ada downtime. Kita ni, nanti kita good momentum ni sebenarnya. Okay, kita nak dengar kawan-kawan kita ni dekat dalam ni. Okay, siapa yang dan live tolong komen sikit, jadi kita tahu anda bersama-sama dengan kita sekarang ni. Harry, nanti kita jumpa Harry. Kita ni banyak nak jumpa, nak sembang ni. Harry ni I punya member masa dekat ni lah, dekat TV3 lah. He was from TV3. Juga dulu banyak cover kerja apa tu dekat Media Prima. So ramailah kenal kawan-kawan kat sana. Kita ada Afiq, kita ada Hairi, kita ada our bro Hanif kita. Sekarang dah sama-sama dengan kita. Alhamdulillah. Ramailah kawan-kawan kita lagi kan. Yes. Okay, Norm. Correct. Sekarang ni kita nak tengok sikit apa lagi yang cerita dia hari ni. Do we want to go to the next segment or we get more news? Kita ada news lagi. Okay, ada news sikit lagi. Okay. Alright. Sekarang ni macam mana semua orang tahu, kita ada satu tempat iaitu di bangunan Selangor Mansion dan juga Melayu Mansion di Masjid India tu. Yang which is sekarang ni tengah menghadapi perintah berkurung. Tak boleh keluar langsung ni, Norman. Alright. Dan kebanyakannya dekat sana adalah rakyat yang tinggal di situ adalah 97% ni adalah warga asing. Correct. Okey, tetapi itulah I nak banggalah dengan kerajaan Malaysia. I bukan kata apalah, I proud to be Malaysian. I bangga dengan kerajaan Malaysia. Hari ni apa yang kerajaan dah buat, kalau ikutkan dia orang kena minta bantuan daripada embassy masing-masing sebenarnya. Tapi I was really touched bila baca this article. Kerajaan bekal makanan untuk penghuni PKPD di Masjid India tu. So diorang, kerajaan akan membekalkan makanan kepada 1,850 penghuni bangunan Selangor Mansion dan Melayu Mansion di Jalan Masjid India yang kini dalam perintah kawalan pergerakan diperketatkan. Maknanya memang kalau kita tengok kat dalam berita ataupun dalam media-media sosial, memang diorang dah letak dengan dawai besi tu, that area. Kan? Betul. Dan Menteri Wilayah Persekutuan Tan Sri Anwar Musa berkata kerajaan turut mendapat bantuan badan bukan kerajaan NGO untuk menyediakan bekalan makanan kepada penghuni yang terbabit. So you guys yang duduk kat Malaysia, I tell you, diorang memang betul-betul beruntung. Itulah yang cakap. Correct. Kerajaan kita memang betul-betul prihatin. Dan kalau kita tengok pun dekat tempat di setiap stesen-stesen ataupun tempat-tempat pusat pemulihan ni, I tell you, Malaysia still the best. I'm proud to be Malaysia. Seriously, I'm proud to be Malaysia.
Dia tak tahan tu, tengoklah ada sampai duduk kat hotel tu. Yalah, betul. Dan kerajaan bagi lagi 150 bayar untuk semua diorang ni. So tolonglah hargai kerajaan kita ni. At least we are doing something lah to help to mitigate lah, sebab kita takut nanti kalau jadi isu macam even macam kalau kita tengok balik now, the worst is in United States kan, dekat Amerika kan. On top of the problem of they have the highest in terms of COVID punya cases in the world now, and then with their political punya situation that is going on, and apa we can say macam banyak kira macam bergaduh lah antara dia orang punya leadership tu. So you nampak lah where's the unity of that kan. So I mean we try to be grateful for what we have lah dekat sini for the time being lah kan. We have to be so grateful lah. I tell you kita memang kena bersyukur sangat. Jangan kita banding-bandingkan kita dengan orang itu, dengan orang ini. Dan kalau kita tengok pun dekat Indonesia juga, sebab kita ni Malaysia, Indonesia, Singapura ni sebenarnya serumpun. Dan kita tengok dekat sana juga macam orang kata dalam keadaan yang teruk. Dia orang pun kalau kita tengok macam tak well prepared juga untuk hadapi masalah ni sebenarnya. Dan untuk makluman you know, ramai juga I tengok yang like kita punya page ni, yang kita punya talk show ni juga daripada Indonesia. So betul, ramai yang like daripada Indonesia juga. So maknanya kita dapat dilihat juga daripada Indonesia. Dan saya yang daripada rakan-rakan di Indonesia yang nampak kita say Assalamualaikum, hi, thank you very much sebab like page kita. So maybe lepas ni Norman, kalau ramai daripada Indonesia, Singapura, kita buat macam-macam benda ni daripada kita channel ni. Betul. Kan. Tetapi kita nak doakan kawan-kawan saudara-saudara kita yang ada di Indonesia, yang ada di Singapura dalam keadaan baik-baik belaka. Dan kita doa jugalah pada mereka, semoga Allah berikan jalan dan bantu mereka di sana dengan memberikan berbagai-bagai jalan keluar lah. Kita nampak bukan senang dalam situasi macam ni Norman Ya betul. Okay Norman, so berikutnya I rasa kita masuk ke topik you lah. Ini topik bukan topik I lah. Yelah, maknanya orang master lah, orang kata yang pakar dalam bidang ni lah. Okay guys, kita terus dia masuk ke itulah sedikit rungkaian ataupun cerita-cerita yang dapat kita kongsikan sikit untuk isu-isu semasa. Dan now kita akan pergi ke next segment kita, iaitu bersama Bro Norman in the house, man. Bro, man. Aduh, okay. So kita akan masuk ke sikit teknologi update. Okay Norman, apa cerita ni Norman? Okay, so just regarding pasal teknologi update ni, actually kalau kita nak relate balik kepada kita punya PKP ni lah. So what can we do to make sure, okay, yang first kali berkenaan dengan Zoom. Kalau kita lihat banyak news now sekarang berkenaan dengan Zoom, seperti kita pakai we are using now Zoom. So dia receive banyak flag berkenaan dengan the security issue, receive pasal macam all the hacking punya issue, all those kind of thing. So untuk for me lah personally, bila kalau kita pakai Zoom is a great technology. What we want to use is a great technology. Cuma yang kita kena betul-betul jaga adalah yang tip pertama adalah for Zoom For Zoom is make sure bila kita nak share our link tu, make sure kita link tu kita share kepada the right person. Jangan kita share simply share kepada this WhatsApp group ke simply share kepada. So make sure we hit on to the first is the WhatsApp group. Yang kita punya target audience yang betul lah. Okay, yang kedua berkenaan dengan Zoom ni, bila kita nak pakai, just make sure jangan buat screen recording atau screen sharing kalau we don't know how to use it. Yang tu kita kena betul-betul berjaga. So make sure bila kita nak buat berkenaan dengan screen recording ni, sebab Zoom has that flaw, tapi according to them dia dah betulkan dia punya flaw tu. Maksudnya bila kita buat recording tu will go to the cloud. Bila they go to the cloud, orang boleh access kita punya video recording. That was alleged what happened lah. So kalau untuk saya is untuk to make sure our conversation is quite secure tu is jangan kita buat any screen recording, and then kalau kita nak share kita punya screen desktop tu, pastikan we know what we are sharing. Itu je, and who we are sharing. So this is about it lah berkenaan dengan Zoom. Tapi kalau macam konten yang kita buat sekarang ni, tolonglah share. Yang konten kita lain sikit, lain daripada lain. Dia kena live, so make sure semua orang akan boleh tengok di kita punya our program today. Yes. Okay, Dom. Okay, yes. Apa lagi, Dom? Teknologi update kita hari ni. Tapi yang you nak, I dengar cerita lah. I baca-baca itu hari lah. Sekarang ni banyak juga orang baca, Dom.
Biasa nak baca pun jangan beli buku baca tajuk depannya tu, tak baca habis. Yes. Kan banyak dah baca lah. Okay. Zoom ni sebenarnya dia ni kalau ikutkan cerita dia nak tutup dah sebenarnya. Zoom ni sebenarnya cerita dia. Kalau ikutkan company dia memang kalau kata tak ada berlaku COVID ni tiba-tiba dia melompat. Tutup. Nampak orang lain dia dah sebenarnya nak tutup dah Zoom ni cerita dia. Dan tiba-tiba sebab banyak kan keluar Cisco lah, apalah lagi dan sekarang ni Google pun ada kita punya Google Meet lah. Yes. Kita ada macam-macam platform lagi lah. Yes. Jadi nampaknya tiba-tiba sekarang ni saya tak langsung. Jadi sebabkan orang kata keadaan ni tiba-tiba dia dapat orang kata lompatkan pula dia punya penjenamaan Zoom tu balik. Betul. Betul. Kadang-kadang itulah inilah kita kata crisis make opportunity. Yes. Yeah. Sampai they say it was terlampau ramai orang nak pakai Zoom ni sampai dia punya traffic has increased. Jadi berapa puluh kali ganda dia punya traffic has increased to that. Tapi macam kita lah yang ada pengalaman pakai di Zoom punya application, memang kita kata this application memang very good dan dia macam user friendly. Correct. Senang. Yep. Dia semudah A, B, C. Macam tu lah cara dia kan. Betul. Correct. Tapi regarding pasal now kalau kita tengok balik, what do we have time? Okay. Alright. Sorry sebab we tengah tengok balik kita punya time for our session tu. Itulah. Kita tengok balik. Satu lagi benda. Yes. Ini cerita yang paling penting. Semalam Wi-Fi ada share, ada satu contact number. Tapi anda dapatkan tadi nak dapatkan info about this service. Okay, cerita dia. Okay. Okay bro. Bro. Audio. Audio. Tu tadi I message you sebab dah countdown dah tadi. Okay, alright, you ready? Go. Sorry. Minta maaf sangat. Sorry guys. Ada iklan sikit tadi. Kita tak perasan sedap cakap tiba-tiba oops. Bro. Kita sambung. Kita anggap kata itu iklan lah. Okay guys.
Okay, tadi kita balik pada yang tengah kita cerita tadi tu kan. Yep. Okay. Correct. Macam malam lah, bila dalam keadaan sekarang kita ada juga masalah tentang gadget, yang mana kadang-kadang kita gadget ni ada problem lah. Macam iPhone semalam ada problem tu Nom. Okay. Dia macam tak tahulah, dia macam screen dia walaupun I tak touch, dia boleh macam jalan sendiri. Oh, okay. So macam so ada try restart, ada restart balik. So I itulah bilang all the conversation, tapi nasib baik kita ada 2 phone. Yang lagi satu phone tu masih lagi ada all the data apa semua lah. Tapi I terpaksa fully reset. So fully reset balik benda ni. Dan I ingatkan masalah tu dah pun selesai. Tapi hari ni masalahnya nampak dia macam masih lagi dengan masalah yang lebih kurang sama. Tapi ada satu benda lagi yang baru, tiba-tiba I punya bateri juga cepat habis. So itu masalah baru dia. I see. So tadi apa nak buat, my wife dia ada jumpa ada satu provider ni. Nanti I sebenarnya tadi dah cari tapi tak jumpa. Nanti I nak share base. Nanti nanti I akan share untuk yang next segment yang kita punya episode nanti. Okay. Dia mana dia memberikan perkhidmatan, you tak payah keluar rumah. Sebab PKP ni dia akan datang rumah, akan ambil the phone, dia akan hantar balik dekat you, one settle. So I nak try dia pun, I pun dah call dengan that guy. Dia kata insyaAllah besok dia akan datang ambil my phone. Tapi sebab apa I pun ada lagi 2 phone tu, I boleh cover dulu lah yang lain ni. Sebab dia ada servis. Dia ada servis actually. Yang dia orang datang actually, the good thing about this kind of service ni, sebab sebelum actually happen all this PKP pun, dia orang akan datang to your office atau your premise atau your office ke, dia akan buat the repair depan-depan you. Sebab nowadays certain people lah, bukan kita nak cakap apa, kadang-kadang ada yang tipu. Sebab bila they doing some repair work, dia tukar dia punya parts or this kind of thing. So dia akan buat depan-depan you. So depan-depan you dia akan buka all the circuitry, lepas tu dia betulkan katakan kita punya screen rosak or anything, the touch screen ke digitizer ke, then they will do it in front of you. So I think that's quite a good solution lah. Good solution. Sebab apa sekarang ni kita kena kita bila berlakunya benda-benda yang macam ni, tadi I tengok ada juga satu perkara yang kita kena ubah. Ada 3 perkara yang kita kena ubah. Norman, dalam kita punya bisnes biasa kita. Pertamanya, bukan dari segi bisnes biasa saja, kita saja, dari mana daripada segi semualah keseluruhan lah Norman sekarang ni Norman which is kita kena pertama kita kena tukar mindset kita dah. Kita kena tukar mindset kita. Sebab kalau ikutkan betul-betul, kita dah keluar dah. Dia bukan dah rutin kita dah sekarang ni. Bukan rutin kita. Correct. Betul tak? Totally dah berubah. Dia berubah ni bukan saja daripada segi kita punya kehidupan, tetapi juga daripada segi bisnes. Tiba-tiba semua benda kita kena tukar. Okay? Kita kena tukar. Dan secara tak langsungnya, I tell you the truth, dalam masa 2 minggu pertama kita kena menjalah ni, kita kena masalah ni, kan? I jam bro. Seriously I jam. And lucky I have to say thank you to you. Sebab apa you keep on give me a positive vibe. Serious. Both of us lah. At least kita call kan. Kita beritahu, what's that? Dan kita cuba keluar daripada, kita tukar mindset kita. Kita tak boleh berada kat sini. Sebab you tahu kan, kita punya masalah. Kita ni dalam industri event ni dah berbelas tahun. So kalau ikutkan pun normal macam biasalah, kita punya schedule tu daripada bulan 1 sampai bulan 6 dah settle. Correct. Betul. Tiba-tiba datang bencana ni, alamak, semua benda kena cancel, semua benda tak boleh jalan. Dan kita tak ada satu tempoh waktu yang kita tahu bila. So we need to be, pertama kita kena tukar mindset kita. Kedua, we need to call our client. Kita kena call client kita. Kita kena tahu client kita. Dan kita kena buat planning untuk client kita. What is next step? Maknanya kita kena cadang kepada dia kalau jikanya benda ni berlaku, dia berpanjangan, tetapi macam mana pula dari segi branding dia orang? Dia orang have to tetap juga kena buat dengan dia punya branding dia, tetap juga kena beritahu, expose daripada segi iklanan dia. Correct. Untuk nampakkan dia. Okay? So itu pertama, we need to know who is our client and we need to help them macam mana nak bantu dia orang untuk keluar daripada masalah ni dengan cara lain, maknanya bukan daripada biasa. Okay, itu yang kedua. Dan yang ketiga, we need speed. Okay, kita tak boleh nak tunggu plan, we need to have speed. Yang cepat sekarang ni, yang akan buat perubahan yang cepat sekarang ni, itu yang akan dapat hasil dulu. Correct. Kan, kalau kita tengok pun ada macam Grab, macam mana dia buat, macam tadi kita bincang kan, wah, that one is
awesome kan. Dia cuma apa yang Grab buat di sekarang kita dah masuk kepada inilah berita bisnes lah Norman segmen bisnes lah Dah sekarang ni diorang dah mula planning dah untuk buat yang e-bazaar untuk sempena bulan Ramadan. Dan diorang pula memang yang telah pun ni yang inilah apa nama as a official we can say lah one of them yang endorse daripada Ministry of Health. Dia ada one apa we can say lah event yang endorsed by Ministry of Health e-bazaar ni for untuk state of Selangor dengan Federal Territory lah untuk KL be under Grab lah. Grab. So you bayangkan dia orang dah memang tentu ada dia punya rider yang mana dia orang dah ada. Correct. Dia cuma daripada sistem dia orang tu dia orang cuma tokok tambah sikit, upgrade sikit and dia go to a new thing. So macam kita pun kita kena buat macam tu, sesiapa pun rakan-rakan kita yang semua yang ada tengok-tengok sekarang ni pun kena buat benda yang sama. We need to have speed. Untuk berubah. And how they diversify their business lah. And I think it will be interesting kalau kita lihat balik even companies macam tour agent, kalau ada nak share dengan you guys kan, kalau in terms of dia teknologi dengan business dia flow together kan, macam Klook atau KKD, some of the tour agents bila during this COVID punya pandemic ni kan, so dia dah tak ada business in terms of travel. So what they do is they made a change which is quite fast. They divert terus kepada delivery of food. So macam contoh macam Klook, they actually partner now together with Shangri-La dengan kedai-kedai makan yang lain, and they doing deliveries for the food lah, untuk so that orang boleh bayar untuk beli voucher and then you can buy the food. So that's the speed of how they have to maneuver this situation lah bila kita lihat balik. Okay, satu lagi perkara yang hari ni semalam lah I nampak my friend lah dekat dalam industri event lah. This guy pun I ada orang kata I bangga lah dengan my friend ni. Dia cerita-cerita pasal bisnes You tahu sekarang ni kan apa tu orang dah mula buat bila nak ada event dia ada tempat macam sanitize. Ada terowong sanitize tu. Dia dah start bawa lah benda tu. Dan dia ada benda tu. I cakap dekat dia, Desmond Lim nama dia. Desmond. I very proud of you lah. Maknanya sebab bukan apa, dia think about this opportunity. Sebab I seronok I nak sharekan dekat sini dengan semua orang. Sebab apa? At least kita nampak bila dia bawa this type of product, kita yang buat event ni pun boleh bagi satu guarantee kepada, ataupun boleh bagi macam satu benda harapan baru kepada klien kita juga. Correct. Kita ada this new thing, apa benda dan kita boleh pakai untuk kita event. Maknanya bila masuk je kita boleh sanitize diri kita dan keluar. Correct. That one is a good thing. So maknanya it's speed about your decision, it's speed apa yang you nak buat, apa next, what is next step. Dan yang paling penting guys, ini saya nak kena beritahu betul-betul kalau ada music background tu yang bagi inspirasi ni, saya beritahu. Kita jangan takut untuk buat sesuatu perkara baru. Kalau orang tu kata, dan kita jangan ditakut-takutkan oleh orang-orang keliling kita yang kata, dan kalau kita rasa produk yang kita nak buat tu, benda yang kita nak buat tu adalah benda yang bagus, please proceed. Jangan dengar cakap orang. I have to say try dulu. Sorry, I have to interrupt. That's what I learn a lot. Bukan I nak puji you depan the netizen semua orang kan. Tapi I think that's what I learned daripada you lah. From I get information bila you tell me, Norman, don't be afraid, just do it. Buat je. So sebab kadang-kadang kita tend to doubt ourselves. Cakap alamak, kadang-kadang malu lah kan, atau kita tak sure kan. So kadang-kadang what is got to lose lah. Kalau you tak buat, orang lain akan buat kan. So that's a good thing. Orang lain akan buat. Betul. We need to be a number one. Dan I rasa dekat dalam apa yang kita buat sekarang ni, I dah tengok lah, I tak tahulah ada ke tak. Kalau tak tu, I think the only talk show yang buat benda ni is only us. This type of talk show setakat ni. Dan kalau kata benda ni betul-betul ada, I rasa kita jadi the first orang kata in Malaysia yang buat benda ni. So alhamdulillah lah, we be happy lah. Kita jadi seronok dan kita happy. Dan kita pun tak takut kalau kata ada orang lain pun buat macam kita, kita open. Dan kita jangan risau, rezeki Allah ni besar, jauh. Masing-masing ada rezeki sendiri. Dan saya paling ingat dulu masa yang kita nak, saya mula-mula nak buat this event business dulu. Ada 12-13 tahun dulu
Orang pertama yang patahkan semangat saya itulah akak yang duduk kat depan kaunter SSM tu. Bukan kita tak suka SSM, sekarang kita suka. Bukan. Tak adalah. Ada cerita lah. Ada cerita lah. Dia Jangan salah faham. motivasi. Saya sayang SSM. Motivasi lah. Cerita tu motivasi. Yes. Sebab apa? Muka kan nak kata, bukan. Tapi akak tu tanya masa tu dia kata, Dik, ni nak berniaga lah ni. Berniaga lah kak, tak ada kan. Orang nak buat apa ni? Dia kata, beritahu lah kita nak buat apa tu, event company. Dik, inilah akak tengok, dia kata ramai benar yang datang nak buat event company tu lah. Kau tahu tak, dia kata during that time dia kata dalam Malaysia ni je, KL, Selangor je, dah ada 700 event manager, dia kata. Kau tak apalah kak, saya jadi 701 pun tak apalah. Degil. Dia tahu lah, saya memang degil sikit bawa-bawa tu kan. Saya rasa kalau saya nak buat, saya buat je, I don't care lah. Sebab kita 701 company event manager yang ada. Dia sebenarnya event dia luas. Dia bukannya satu perkara je. Orang buat kerja kahwin pun event, orang buat catering pun ada event, orang buat kerja macam bisnes yang macam sound system, lighting tu pun ada dalam event. Tapi kita ada industry by itself. Industry by itself kan. Jadi cuma yang sekarang ni bila berlaku COVID ni, saya baru tahu dekat Malaysia ni ada 4 kilang je buat tutup face mask. So kalau siapa-siapa nak invest dalam bisnes saya cakap sekarang dalam bisnes yang kita ni mungkin lepas ni kita boleh tengok dalam Malaysia kurang benda tu, dan mungkin selepas ini face mask ni jadi satu benda kewajipan yang perlu ada pada setiap rumah pun. Today kalau you cerita pasal tu, today I was attending a seminar under Alibaba. So they were saying that in China it increased by 3,000%. 3,000% the business for face mask in China. I say, oh my God. Hari ni juga I dapat info, I dapat SMS daripada my friend. I have to say, you memang kreatif. Yang buat print pun dapat SMS, yang buat printing kita yang semua benda tu. He won't name the company. Yes. Dia buat face mask, actually jual sanitizer. I tell you the truth lah, yang jual face mask kepada kita sekarang ni orang yang buat printing, tapi kita tak nak bagi spesifik lah. Orang yang terlibat dalam printing, florist ada. Kalau owner of a building pun ada, I tahu. Okay, yang buat face mask, yang jual face mask. Siapa lagi quite a few people lah. Saya cakap, klien pun ada. Klien juga yang jual face mask balik. Klien jual balik face mask kepada kita sebagai event organizer. So imagine lah. Dahsyat lah. Itu memang kita jadi macam wow. Memang, tapi yalah. Itu kita kata kadang-kadang kita nak be kreatif. Jangan risau. Dan kita tak gelakkan pun. You all ada. Tapi kita orang, I dengan Norman, respect all this type of person yang berani cuba. So what? Dia berani. Kita gelak-gelakkan dia orang. Benda tu dia orang bagi kepada kita. Dia orang tak make it a profit. That's it. If nobody sell, I'm going to sell. Betul. I'm going to sell. So why not? Dan tapi ada satu lah Norman, kadang-kadang tu yang dia buat yang sanitary, orang kata sanitizer sendiri tu, kadang-kadang sanitizer sendiri tu aku lah. Yang tu ada isu sikit. Ada one of my friend, dia kata bang dapat murah lah macam ni, RM5 apa semua. Dalam 2 hari lepas tu dia jumpa dia kata bang kenapa dia tangan tubuh mengelupas mengelupas ada. Lepas tu yang tumbuh bintik-bintik sebab apa? Dia bukan sanitizer, dia semuanya yang sebab bila kita beli yang betul actual produk tu, dia memang dah ada jenis sukatan, dia ada dia punya orang kata SOP untuk buat lah. Yang bila kita buat sendiri ni biasalah kan. Yang taruh klorok lebih apa semua mampu. Dia tengok klorok dekat rumah tu, orang rumah kita tak pakai ke apa ke kan. Ni tak pakai ni klorok ni. Tak ada baju putih ni. Tambah buat sanitizer kan. Scary. Itulah macam-macam. Tapi dalam bila berlaku benda macam ni, kita nampak banyak benda yang kreatif tau. Banyak benda kreatif orang buat. Innovation. Satu lagi. Betul, innovation. Dan I tengok nak nunjukkan berapa dah lebam duduk lama sangat rumah. Macam-macam. PM kita pun saya nampak. Ada yang pakai baju kelawar rumah. Itu je I belum buat lagi. I takut fire hazard lah. Fire hazard. Bila baju tu mungkin patut dia pakai baju bersenam. Selalu orang pakai dia baju kelawar, you pakai baju bersenam pula untuk masak. Sambil masak atas treadmill, kan.
Bukan main lagi kan. Tapi pagi ni tadi I belajar, I buat lagi satu perkara Norman. Yes. Kita dah masuk segmen sembang-sembang santai Norman ni kan. Yes. Pagi Correct. ni tadi oleh kerana yang hari I dah try yang masak masuk ke dapur. Rupanya dalam hati tu best juga. Rupanya pecah-pecahkan telur apa semua ni kan. So tadi pagi I dah buat breakfast jugalah untuk my wife. Dan hari ni I dah bagian daripada dia lah. I bukan buat apa lah. Sorry, I tak ada efek tu. Buat je lah. Macam iklan minyak tu. Hari ni tadi I buat apa pagi ni breakfast untuk I dengan wife lah. Sebab apa anak-anak semua dia orang dah besar-besar kan. Dah 23 tahun, 22 tahun, 20 tahun besar. Dia orang pandai lah. Okay. So I buat untuk I, wife I dan juga I punya anak yang kecil lah, yang Umar lah. I buat benda simple lah. Sebenarnya kalau I cakap ni orang perempuan dengar gelak je pun. Tapi bagi I benda tu unik. Buat apa? Sebab I tengok YouTube juga tau. Okay. I boleh kan sebab tadi ada beritahu you ada deal dengan pasar apa tu, dengan kedai Aceh. Kedai Aceh tu. I dapatlah beli roti gardenia sekarang. I tak ada masalah. Okay. So akhirnya kata kalau I lepak dekat office dia tu, I kan selalu lepak dekat JD. So I akan beli yang roti dengan telur tu kan. Roti gardenia telur dengan cili dengan bawang tu kan. Okay. Wah, ini I buat sendiri. Okay. Tapi memang okey lah Norman. I maklumlah boleh buat sendiri. Yang tak tahan tu, I buat 6 keping je roti tu. Tapi you tanya berapa biji telur I pakai? 6. 10 biji mana? Tak, I nak make sure dia ni. Tapi apa betul-betul meresap lah apa. Tapi hari ni betul-betul meresap. Tapi itulah. Hari ni orang rumah puji lah. Tapi terperanjat lah bila I kata I pakai 10 biji telur. Tapi kalau homemade okey. Tapi kalau bisnes memang dah kena fired dah. Kalau ada chef macam tu dah. Habis. You're fired. Sebab habis, apa? Stop. Sebab apa? Dulu kita ada pengalaman jual burger masa muda-muda dulu. Aku tak pegang burger. I pun try lah. Tapi menjadilah hari ni. Nampaknya hari ni kritikan daripada rumah I tak macam Hell Kitchen lah. So dia pujilah kan. Alhamdulillah lah dapat pujian. Tapi sekarang ni I tengah belajar lagi. Wife I dia ada satu, dia suka minum air teh. Dulu kita selalu minum lah. Dia suka that one type of tea yang dia minum ni. Jadi dia kat rumah ni semua orang takut bila wife kata kan Kak Long, boleh tak Kak Long cuba buatkan air apa tu teh mama. Jam ni. Semua orang takut. Masa tu kalau ada orang-orang berhampir anak-anak kita, ada 2 orang anak perempuan kita yang dah besar-besar tu kan. Bila mama dia cakap nanti dia semua buat macam sibuk. Sebab apa? Dia ada spek dia. Alright. Dia nak kena letak berapa susu yang ada susu pekat lah, susu cair lah, ada susu dia mixture dia lah. Faham lah. Mixture lah. Tapi semalam I cuba buat, insyaAllah jadi manis sangat lah. Walaupun sebab kita dah lama tak minum manis. So tak menjadi lah. Tapi pagi tadi cerita dia apapun, I dah berjaya dah buat roti telur bakar tu. I rasa you kena buat live juga lah, all these kind of things lah. Mungkin after this from your exercise kepada mungkin lepas ni untuk masak pula macam bersama Chef Zul kan. Chef Zul boleh buat masak punya segmen ke kan. Mungkin masih tengah masak I interview you. So I tengok whether you boleh stress tak. Masa you tengah masak, tengah goreng, tu I akan tanya you balik soalan. Kita tanya daripada kita punya audience. Abang macam mana, sihat ke hari ni? Masa tu aku akan gugup lah. Aku rasa time-time tu aku paling gugup kalau tanya bila masak ni. Bukan forte. Dia pressure test dia call it kan macam Master Chef kan dipanggil sebagai pressure test kan. Yang ni dah ultimate pressure test. Dia kena live stream, kena masak, dia kena menjawab soalan. Man. Tak, dia macam ni. Masa tu aku akan keluarkan satu simptom tau. Maknanya aku akan beritahu, ingat, jangan tanya lebih-lebih. I ada masalah tekanan. Kalau orang tanya lebih-lebih, I tak boleh jawab, I pengsan. Itu jawapan presiden. Pengsan kan. Okay, Nom. Satu lagi tadi, I nak beritahu. Ni kita dalam sesi sembang-sembang santai ni kan. Sebenarnya ada menjak ni pun tahulah, I pun dalam proses nak mengurangkan berat badan yang maha dahsyat tu. Jadi sekarang ni dah jadi macam rutin tu. Yalah, betul Nom. Kalau tengok gambar video I ada share dekat dalam I punya Facebook. Gambar tu I rasa yang ambil video tu you. Saya. You, inilah orang yang ambil video tu sebenarnya ni. Buat advertisement pasal kita nak apa tu, kita punya advertising display kan. So
4 tahun dulu itulah keadaan saya, which is memang agak comel lah orang tu. Comel. I'm trying to be diplomatic. Ramai juga yang text ni PM ni, bro. Ini betul ke you? Betul lah kan. Jadi tapi atas dasar orang kata kita nak make sure walaupun kita dalam PKP apa semua, kita jangan abai kita punya kesihatan badan. Sebab nikmat yang paling best dalam hidup kita ialah kesihatan. Benda ni memang kita kena jaga. Betul. Kan? Agree. Dan I tell you true, orang kata betul-betul Norman, I tak pernah rasa macam orang kata yang energi macam ni tau. Rasa macam ada energi tau. Sebab macam dulu sebenarnya kalau you guys nak tahu, Norman ni macam kuda liar, babe. Dia kalau kata dia yang belakang ni dah lah montel nak kejar dia semua jauh. Dulu orang yang tengah nak kejar air tau. Tiba-tiba aku kena kejar kau, aku cakap jam. Tak boleh jadi, man. So berbekalkan semangat nak orang kata mengejar sahabat sebelah ni kan. Sebelah ni. Anik ada record kat situ. Nak kekalkan orang kata nak dapat kejar rakan kita kat sebelah ni supaya berlari bersama tu. Yang bakar alhamdulillah, dan sekarang ni I dapat turun lebih kurang dalam dah 12 kilo Norman. Alhamdulillah lah. Good achievement for me lah rasa 12 kilo, dan I harap lepas hari PKP ni I boleh pakailah suar size 32 pula kan. Before this 39 tau, 40. Now I dah pakai size 34. Alhamdulillah. Banyak dekat tu. Cuma untuk makluman semua orang lah, dia punya cost dia kita kena faham bila kita nak buat benda-benda macam ni, dia salah satu is when you want to eat healthy. Yang pelik pasal ni, bila kita nak eat healthy, kita punya cost dia meningkat sampai terlampau mendadak. Itu satu, dia punya makanan. Second thing, kita nak kena belanja untuk kita punya baju tu. Kita punya baju kita punya seluar. Itu dia punya sad story sikit lah. I tell you the truth lah. Itu baju seluar. Betul. Tak termasuk you punya suplemen. Tak termasuk you punya barang-barang sukan. Okay. Lepas dah habis barang-barang sukan, since I'm a gadget person, nak kena pakai lah. Alamak, I tak pakai hari ni. Bateri dah habis. Dah. Kita punya gadget-gadget pula lagi. Oh my god. Memang akan naik lah. At least lah 10%. 10% daripada you punya cost. Dom, tapi since kita dah masuk about kesihatan ni Dom, I nak beritahu perkara pertama dalam hidup kita, dalam rutin harian kita kena make sure yang ni I belajar daripada tempoh masuk 4 bulan lah dah I buat fitness ni 4 bulan ni I belajar banyak benda. Sebenarnya dalam fitness kita nak make sure kita menjaga kesihatan kita ni. Sorry kejap, I kacau kejap Yes. Today Indonesia catat rekod kes kematian paling tinggi. Oh my god, 40 orang. This one dia dapat daripada apa tu Hanif Hanif ada update kat sini okey. Kita punya ni ke? Kita punya feed ke? Bukan Ya, kita punya feed. Okey. Alright. Okey. Kita balik pada cerita pasal kesihatan Norman benda kesihatan ni. Okey. Kita kena ingat sebenarnya untuk jaga kesihatan ni sebenarnya tak susah Norman. That is where I jumpa tu sebenarnya. Benda ni dulu bila you cakap kat apa kata no tak boleh Norman, aku macam tu lah, I macam ni lah, I macam tu lah. Sebab kalau I nampak daripada I dulu, I suka bagi excuse kalau kata nak buat kesihatan. Betul tak Norman? Correct. I selalu kata you ajak I, jom lah abang Zul kita basikal, jom lah abang Zul kita ni ke semua. Tapi sebenarnya kita tak ambil ringan sebab benda ni. Sebenarnya untuk kita buat, untuk memastikan diri kita dalam keadaan baik. Tapi you all janganlah kata ada juga orang tengah bersukan pun mati juga. Ada mati ni memang tak boleh nak buat apa. Itu kerja Allah lah kan. Tapi masalahnya kita nak kena make sure kita jaga diri kita ni. Okey, pertamanya kita tak payah ambil masa yang lama ataupun masa yang panjang sangat dalam satu hari tu. Betul. We just about kita ambil dalam fasa setengah jam ke 45 minit enough. Cukup. Correct. Betul. You bayangkan satu hari kita ada 24 jam. We just take about 45 minutes. It's okay. Dan pertamanya kita make sure kita kena buat at least kita mula startkan dengan slow orang kata berjalan ambil masa relax. Jangan kita terus nak push. Jangan. Kita relax, jalan dulu, kita buat 2, 3, 4 hari seminggu tu kita perlu jalan dulu. Tapi daripada setiap hari tu kita akan cuba cepatkan sikit. Macam gitu. Kita ambil setengah jam berjalan je. Okay. It's okay. Don't push yourself. Okay. Correct. And then lepas itu kita mula kita
mulakan dengan orang kata medium kita sekarang dah banyak. Macam I kata lah, I buat itu tadi, I sampai kena ambil instructor lah. Abang Zack memang the best lah. Bagi I, dia dah transform I, memang banyak dia dah transform I, Abang Zack. This one is complementary. Orang kata I bagi, orang kata penghargaan pada Abang Zack, dia dah memang ubah. Maybe we can bring Abang Zack into the show. Maybe coming soon kita boleh interact and get some ideas mungkin daripada Abang Zack. Betul. Abang Zack, I will bring him. Sebab apa? Sebenarnya kita nak kena make sure kita jaga dua perkara. Pertama ni kita jaga kita kena selalu kita kena workout. Kalau boleh seminggu tu at least 3 kali. And then yang paling penting 70% lagi yang membantu sebenarnya ialah dari segi pemakanan. Correct. 30% saja sebenarnya workout tu. Itu yang kita kena tahu. Okay. 30% tu kita memang kita dengan workout kita, dengan kita burn the calorie everything, okay, betul. Tetapi 70% lagi peranannya adalah dari segi makanan, pemakanan. Betul. Okay. Apa yang kita kena elakkan? Pertama, kita kena kurangkan pengambilan kalori lah daripada segi, sebab mana kita ni sebenarnya badan kita ni, kita ikut badan juga sebenarnya. Kita ada cara nak ukur lah berapa banyak kalori kita perlukan. Macam saya perlu ada 2,584 kalori sehari. Kalau untuk saya. Tetapi itu kalau kata full kalori yang saya nak ambil lah. Tapi untuk kategori kita, badan yang BIG small ni, nak dapatkan pengurangan berat badan, saya kena ambil less than that. Dan sekarang ni saya dah buat kiraan apa semua, saya hanya ambil dalam 1,500 kalori sehari. Maknanya saya dah buang lebih kurang 1,000 kalori satu hari. Kan? Jangan risau. Kurangkan makan nasi, boleh makan nasi, kurangkan makan nasi, cuma makan 1 genggam je pun dah cukup. And then kurangkan pengambilan minyak, kurangkan pengambilan garam, sebab garam ni dia akan buat water retention kat dalam badan kita. So itu kadang-kadang badan kita kadang-kadang banyak lemak tu sebenarnya kadang-kadang air sebenarnya. Air. Kadang-kadang dalam badan kita mungkin dekat 4-5 kilo tu air. That one is yang apa I tahulah. Yang I belajar lah dan pula yang ketiganya ialah kita kena kurangkan pengambilan gula. Sugar. Walaupun kita memang sugar lah, walaupun klien kita memang Central Sugar Refinery. But dia promoting brown sugar brown sugar, but they are from brown sugar, better life. Okay, better life. So di situ yang paling penting. Dan jangan lupa minum air ni kalau boleh at least 2.5 ke 3 liter satu hari. Itu benda yang wajib lah. Jadi air dengan Norman ni memang kita ni aksesori sampingan lah. Itu yang buat lagi berat tu. Bajet. Kan? Bawa air sendiri. Air sendiri. Dan banyak perkara yang kita buat. Apa yang bagus ni bila kita badan kita dah macam ini yang I feel I kena share dengan orang. Sebab kalau I tanya dulu yang member I, banyak sebenarnya kita ni suka bagi alasan je Norman supaya jangan buat. Tapi sebenarnya bila sekarang ni, dulu Abang Zack kata kat I, tak apalah Zul, kita buat benda ni dalam 3 hari seminggu je. Now untuk you guys, kalau you nak tahu, I dah mula start buat 6 hari seminggu. Cuma buat 1 hari je. Itu pun 1 hari tu aku dah jam lah. Sebab I rasa macam tak bakar something. Kan? Itu yang mula tu petang-petang I tak kalau pagi I sibuk, I buat belah petang. Nak sekarang ni pagi dan petang I buat. It becomes a routine lah. Masa awal-awal pun for me pun just nak share, I pun sama juga. I had the same situation pun sebenarnya. Kalau untuk maklum you guys kan, kalau you all kenal I ke apa ke, I had the same situation di mana at first bila kita nak go, this is from my experience lah, bila kita nak workout ni, the first thing yang kita akan buat, I tell you we will go to YouTube and then kita akan search this word. I tell you you might agree or you might not agree kita akan search bagaimana cara paling cepat untuk kita nak kurangkan berat badan. I tell you, that's the truth. We are always trying to find the fastest way untuk kita nak buat. Tapi the reality dia, hakikat dia adalah bila kita tengok balik, when I saw the results what is happening to me lah, sebab I lost lebih kurang about 15 kilos, close to about 15 kg. So what happened was actually it didn't work out masa I nak buat, sebab I nak buat cepat. So everything I nak buat kena buat cepat. So I decided, I say no, I'm going to take the other route yang some other people actually akan beritahu, is to take it slow. Macam Brother Zul was saying, we go pace by pace. So mungkin kita do it once a week, then kita increase to twice a week, then kita increase 3 weeks. Dan secara tidak, kita tak perasan pun actually, then we start to reduce our weight and we get fitter, our mind is getting actually even clearer tau. Bila kita nak bangun pagi pun kita rasa fresh. So I think that's one of the advantages lah kalau kita lihat balik lah kan.
Yes. Betul Norman, jadual memang I dengar you cakap dulu, tapi macam I kata masa tu I macam alah betul ke. Now bila I dah buat, itu kita kata kita kena belajar daripada experience. Ini yang penting ni. So bila kita dah tahu, rupanya sekarang ni kalau you tengok, kalau I cakap pun ada banyak beza kot daripada dulu dengan masa badan besar tu. Macam I cepat macam penat. I cepat koyak sikit, kadang-kadang I cepat nak macam marah. Tapi now I dah mula macam okay, kita start macam ni, kita buat macam ni, kita clarity. dah mula ada clarity sikit. Kita dah mula clarity, ada clarity sikit. Ada clarity. Yes, correct. Dan kita willing tu untuk buat. Dan yang paling best Norman, kalau dulu anak kecil I tu, si Umar nak ajak I main, aduh, memang I rasa macam satu benda beban lah. Sebab apa, beban berat, badan tu memang berat lah. Tapi sekarang ni dia ajak I main bola, I dah okey dah kat depan tu. Layan dia. So I dapat interact dengan I punya anak. That one is the best thing lah. Dan benda tu sebenarnya you cakap kat I dapat main dengan anak I main skateboard lah apa. Tapi untuk makluman you guys, #Norman boleh main skateboard. Boleh lagi sikit kalau naik skateboard I takut boleh ada skill lah dulu ni skater ni. Takut kalau naik skateboard tu tak apa. Boleh. I takut skateboard tu kendur bro. Tak apa, dia gaya kena ada. Gaya kena ada. Gaya kena ada. Ni dulu dah skate ni. Apa pun Abang Khairul kata Assalamualaikum. Zul, Norman. Waalaikumsalam bang. Waalaikumsalam Bang Khairul. Abang Khairul. Apa khabar Bang Khairul? Mana ni Bang Khairul? Thank you very much Bang Khairul. Thank you very much all yang support malam ni bang. Teruskan bersama dengan saya dan Norman. Yes. InsyaAllah sebenarnya kita plan nak hafiz benda ni sampai pukul 10.30 je. Tapi kita orang kata banyak dalam 1 jam sebenarnya banyak benda kita cover Norman. Yep. Banyak kita cover. We manage to cover sedikit sebanyak apa. What our situation is in the house. What can we know, what can we do. Tapi semua restricted dalam rumah kita je. So kalau rumah you 500 square feet, 500 square feet je. Kalau rumah you 2000 square feet, itu je lah. Tak boleh keluar mana. Kan? So what can we, kita boleh tengok balik kan. Okey, Norman, I juga nak ambil kesempatan dekat sini nak beritahu kepada rakan-rakan kita lah yang di luar sana. Rakan I, rakan you kan. Dan rakan-rakan kita ni yang boleh beritahu rakan-rakan dia juga. Okey, apa yang kita sediakan kepada semua di dalam apakah benda perkhidmatan yang kita berikan kepada anda di dalam Zul and Norman Talk Show ni. Okey. I nak beritahu sekiranya you guys ada something benda ataupun any business yang you nak share kan dengan dunia luar atau dengan orang ramai, boleh hantarkan terus email kepada kami di Zul Norman Talk Show. Zul Norman Talk Show at gmail.com. Zul Norman Talk Show at gmail.com. Zul Norman.talkshow. Ada dot ada dot nama kan? At gmail.com. Hantarkan kat sana, insyaAllah bagikan kita detail, cerita sikit pasal you punya produk apa semua. And then dalam next episode pada hari Isnin nanti kita akan bawa benda ni ke dalam kita punya segmen. Yes, betul. Segmen bisnes kita lah. If not kita boleh also in our Facebook page, kalau fb.com/Zul Norman Talk Show so you all boleh access our Facebook page, and then mungkin you boleh komen pun di bawah pun, we'll go through the comments, and then mungkin atau you can directly message kepada kita. InsyaAllah kami akan cuba our best lah untuk what we can do. Sebab apa, mungkin dah ramai nak buat some promo untuk barang-barang dia orang apa semua. Kita gunakan this platform, kita bantu juga you guys untuk kenalkan produk-produk you guys. InsyaAllah boleh, no problem. Boleh. Ya. Okey. Since kita pun dah bersiaran selama lebih kurang dalam 1.5 jam juga Norman Ya. Over 1 hour, 1.5 jam. Dan kita berterima kasih kepada semua yang menonton. Saya tengok kat sini ada a few yang mungkin ramai lagi sebenarnya tak tahu ni Norman, sebab biasanya kadang-kadang dalam talk show kita kalau kata guna yang I punya Facebook tu ramai ni. Correct. Tapi mungkin ramai lagi yang yang diorang tak aware lagi pasal kita punya page kita ni. Correct. So we need to propose. Kita nak kena highlight sikit kita punya page ni. Yes. So diorang tahu ada satu khas untuk yang segmen Zul and Norman Talk Show ni. Jadi beritahu pada rakan-rakan yang lain yang mana nak buat promo tentang produk ataupun nak beritahu tentang bisnes anda, nak cerita tentang bisnes anda. Apa you all punya plan terbaru untuk coming ni 2020. Ada yang kata, ada member I yang call daripada event industry. Bro, now maybe this year I need to push down my business and I akan open back
2021. Tapi dia ada benda baru dia nak buat. So tak apa, please welcome, jumpa kami, jumpa saya dan Norman. InsyaAllah kita akan bantu anda buat promosi sikit untuk anda punya produk, dan kita akan pergi sama-sama dengan anda untuk apa saja benda yang you all nak buat lah. Let's use this platform not just for both of us tapi for the whole community itself lah. So bila kita nak buat apa, macam Brother Zo was saying, you got any products, let's share and take the opportunity. Kita boleh share through melalui satu medium yang kita ada. So we do it live on the show. InsyaAllah kita akan cuba setiap year, we try to bring it up whatever that we can do, and maybe some the input daripada semua orang. So it's a collaboration of everybody. So mungkin bila kita nak tunjukkan your product atau your services, mungkin orang lain ada suggestion yang lain ke, atau mungkin ada viewers yang lain akan nampak your products ke, then it might be something big, we never know. Okay? Boleh. Ya. Okay guys, kita tutup dulu kita punya talk show pada hari ini, dan kita harapkan banyak informasi yang kita share dengan anda semua memberikan manfaat. Dan kita dah minta juga, kalau kata apa yang kita buat ni adalah baik pada pandangan anda, sila komen kat bawah, ruangan komen kat bawah tu. Dan insyaAllah kalau ada juga produk-produk yang macam saya kata tadi tu, nak kita buat review apa semua, kita boleh buat, tak ada masalah. Alright. Dan setakat ini untuk sesi perkenalan ni, Norman, kita bagi offer, kita bagi review secara percuma. Okay, Norman? Betul. Kita nak orang apa tu, orang tahu kita bagi offer ni. Sebab apa nak win, kita nak tunjuk bukti dulu kalau kita boleh melakukan sesuatu untuk anda semua, dan baru kita tengok macam mana kita nak buat. Oh, before kita sign off ni, kita ada kawan kita kena bagi kredit kepada Mr. Aman. Ray is in the house. Oh, Ray. I'm sorry. Before Man, yes. Apa ni masuk dah hujung-hujung. Mungkin kita punya show ni kita kena bawa mungkin towards a later period kot. Mungkin everybody dah settle down. Mungkin 9:30. If 9:30 is too early, just let us know. Mungkin kita boleh start mungkin pukul 10 ke, that goes until 11 o'clock ke. Betul. Mungkin that will be more convenient kepada you all. Just let us know in the comments, kan? Then kita boleh. Yes, boleh. Dan tolong share pada rakan-rakan yang lain. Kita dah ada kita punya own page, iaitu kita ada Zul and Norman Talk Show punya page ni. Share dekat kawan-kawan anda. Saya pun dah mula start share, ada a few poster yang kita dah hantar apa semua kan. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi pada hari Senin nanti. Yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang baik itu datang daripada kami berdua. Dan kalau katanya dalam masa kita live ni kita ada terlajak kata, tersalah kata, saya dan Norman minta maaf lah. Daripada ujung rambut sampai ujung kaki. So Norman, kita jumpa lagi minggu depan pada pukul 9.30 malam. Kalau kata you guys, macam Norman kata dia, kalau mungkin 9.30 terlalu awal, dia nak buat pukul 10, then please beritahu kita akan boleh lagi baru episod ketiga. So, mungkin episod keempat kita boleh ubah time dulu kan. Betul. Okay guys, Assalamualaikum dan jumpa lagi. Bye. Bye.